dengan di udara pada kadar yang tinggi umpama selimutnya semakin tebal. Warning. The collapse of our civilizations. The 1600 report can guide picture science and I meyakini The UN panel says government kita semakin mengkhawatirkan. It is up to the governments now to decide what to do. Our cosmic voice is cosmic blue pearl, the most beautiful planet in the universe. Our cosmic voice is cosmic blue pearl, all the continents and the oceans of the world. United we stand, house flora and fauna. United we stand, as pieces of one earth. Black, brown, white, different colors. इंसान है हम, धरती हमारा घर. हम ही मानव हो, यो संसार हमारा घर. मिले जन्म ये नाशुदा. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan salam pengakap. Pada malam ini kita akan bersama-sama dalam webinar sempena Hari Alam Sekitar Sedunia. Jadi pada malam ini saya tidak keseorangan. Saya mempunyai pasangan moderator saya, iaitu dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Dan salam pengangkap. Nama saya Aidil Adwa daripada KL Tari Rovers, wilayah Kesultanan Kuala Lumpur. So Fawaz, pada malam ini kita akan membincangkan apa Fawaz? Oh, lupa. Maafkan saya lupa untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wan Muhammad Fawaz daripada Klanasi Charlie Rovers Kuala Lumpur. Okey, pada malam ini Aidil, kita akan sama-sama membincangkan mengenai kesedaran mengenai alam sekitar kita pada sekarang ini. Tetapi pada malam ini bukan kita berdua sahaja. Kita mempunyai 3 panelis. Tapi sebelum itu Aidil jangan lupa kita mempersilakan Tuan Muhammad Helmi bin Abu Bakar untuk menyampaikan sedikit kata alu-aluan. Dipersilakan Tuan Helmi. Ya, terima kasih.
Sebelum saya mulakan, saya testing suara sikit. Boleh dengar ke suara saya di studio? Ya, boleh. 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 Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang dan salam pengakap. Jadi alhamdulillah seperti yang kita rancangkan setelah pertama kali kita mengadakan forum webinar kita pada tahun lepas. Jadi pada tahun ni sekali lagi kita dapat teruskan untuk tahun yang kedua. Cuma dalam keadaan pandemik COVID-19 masih lagi menguasai kehidupan kita seharian dan di tanah air PKP dan lockdown masih berlangsung. Kita sama-sama doakan supaya keadaan ini akan cepat reda, supaya kita dapat beraktiviti seperti semula. Jadi kita amat bertuah malam ini kerana kita ada 3 orang ahli panel yang sangat berpengalaman, sangat berwibawa untuk berkongsi dengan kita tentang penjagaan alam sekitar sempena hari ini 5 Jun adalah Hari Alam Sekitar Sedunia. Yang pada tahun ini tuan rumah sambutan ini ialah Pakistan. Jadi bersama dengan kita malam ini yang tidak asing lagi bagi kita, yang telah bersama dengan kita pada tahun lalu juga ialah yang berbahagia Tan Sri Dr. Saleh bin Muhammad Noor. Jadi Tan Sri adalah mantan Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia, Malaysian Nature Society selama 30 tahun. Semasa masih berkhidmat, beliau adalah Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Hutan Malaysia atau FRIM yang pertama. Dan pada ketika ini yang berbahagia Tan Sri masih lagi Pro Chancellor untuk Universiti Teknologi Malaysia. Jadi saya sebagai alumni Universiti Teknologi Malaysia berasa sangat berbesar hati kerana Tan Sri dapat bersama dengan kita pada malam ini untuk berkongsi dengan generasi muda pengalaman Tan Sri yang begitu panjang dan agar kami semua dapat kesedaran untuk menjaga alam sekitar kita yang semakin lama sudah semakin parah keadaannya. Juga bersama dengan kita pada malam ini ialah yang berusaha Dr. Haslawati binti Baharudin, pegawai penyelidik daripada Jabatan Perikanan Malaysia. Jadi bahagian penyelidikan perikanan, merupakan seorang penyelidik yang sangat berpengalaman, terlibat dengan pelbagai bidang, khasnya dalam topik invasive alien species ataupun spesies asing, spesies invasive asing atau IAS yang akan dikongsikan semasa forum kita nanti. Jadi yang ketiga ialah yang berusaha skipper Angela Joseph, penolong Ketua Persujaya Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan Labuan untuk program ataupun pengerusi program negeri, yang juga guru aktif STEM dan alam sekitar di kalangan pengakap di wilayah Persekutuan Labuan. Beliau berpengalaman luas dan telah menjalankan pelbagai projek alam sekitar. Jadi kita harap moderator dan para panelis dapat berkongsi pengalaman dan idea kepada generasi muda kita, khasnya ahli-ahli pengakap yang menonton melalui saluran YouTube Pengakap Laut Malaysia dan juga menerusi laman Facebook Malaysia Sea Scout pada malam ini. Jadi sekiranya ada sebarang kekurangan, kami di pihak Sekretariat Pengakap Laut Kebangsaan terlebih dahulu ingin memohon maaf. Dalam segala keterbatasan ni kami akan cuba yang terbaik untuk memastikan forum webinar kita pada malam ini dapat mencapai objektif yang kita tetapkan. Jadi dari jauh saya sekarang berada di Salalah, Oman. Jadi dari jauh ni saya mendoakan semuanya berjalan lancar dan terima kasih sekali lagi kepada semua panelis, semua moderator dan semua pasukan sokongan yang telah menjayakan kita punya forum webinar pada malam ini. Jadi sebelum saya terlupa, selepas forum webinar ini kami akan berkongsi link untuk kuis dalam talian untuk tajuk Hari Alam Sekitar Sedunia ini. Jadi boleh refer di laman Facebook Malaysia Sea Scout untuk link tersebut. Semua peserta diberi masa selama 24 jam 24 jam untuk menyelesaikan kuis dalam talian ini. Saya sangat berharap
sangat berharap semua peserta dapat menjawab soalan ini dengan berhati-hati dan serius kerana ada satu percubaan sahaja dan kami akan memberi sijil penyertaan peringkat kebangsaan hanya kepada yang mendapat markah 80% dan ke atas sahaja. Jadi soalannya soalan objektif di mana maksudnya pilihan jawapan semua telah tersedia. Sila buat carian di Google atau di mana-mana untuk memastikan pilihan jawapan tersebut tepat dan kita dapat markah 80% dan ke atas tersebut. Jadi berhati-hati, jangan gopoh. Jadi itu yang kami dapat bantu untuk kali ini. Jadi harapnya semua dapat bersama-sama menjawab kuis dengan baik agar kami dapat memberikan sijil berkenaan. Jadi minta maaf, saya tidak nak memanjangkan lagi. Saya akan serahkan semula kepada moderator. Sekian, terima kasih. Salam pengakap. Selamat Hari Alam Sekitar Sedunia untuk tahun 2021. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada Tuan Muhammad Elmi atas ucapan itu. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita menjemput panelis yang pertama iaitu Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor untuk menceritakan biodata beliau sedikit. Mempersilakan Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tan Sri, suara Tan Sri agak perlahan Tan Sri. Boleh dengar? Okey Tan Sri, okey. Seperti yang disebut oleh saudara Helmi tadi, saya mantan Ketua Penggerak PRIM dan juga mantan Presiden Malaysian Nature Society atau Persatuan Pencinta Alam Malaysia, dan sekarang dah bersara, duduk rumah ontok-ontok kata orang tu, dengan cabaran menghadapi COVID-19 ni. Kita harus menjaga diri dan duduk dan diam di rumah. Terima kasih jemput saya. Terima kasih. Alright, terima kasih Tan Sri. Okey Fawaz. Ya, saya. Siapa panelis yang kedua pula Fawaz? Okey, panelis kedua kita malam ini cukuplah hebat orangnya. Okey. Beliau merupakan salah seorang penyelidik di Jabatan Perikanan Malaysia. Okey, kita menjemput Dr. Haslawati untuk memberikan sedikit pengenalan diri dan apa yang beliau telah sumbangkan sepanjang karier beliau. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam pengakap. Saya sebenarnya sangat berbesar hati di samping agak berdebar-debar juga sebab panel kita yang pertama tu orang yang hebat ya. Tan Sri Saleh ni saya memang mengkagumi beliau lah sebab memang hebatlah dari segi aktivis alam sekitar. Saya baru-baru nak step up, saya baru-baru nak belajar lah, dan jadi saya pun menganggotai Malaysian Nature Society jugalah, macam Tan Sri lah. Ini tu sedikit CV saya. Saya berasal dari negeri Pahang dan saya bermula sebenarnya bukan kerja alam sekitar. Saya lebih kepada kajian-kajian ataupun minat saya di makmal. Tapi bila saya bekerja dalam Jabatan Perikanan, saya dapat peluang lah untuk mengenal lebih lanjut lah pasal berkenaan dengan ikan. Jadi bila kita cakap pasal ikan, kita akan, ya dengar tak? Dengar. Kita cakap pasal ikan, kita akan cakap pasal alam sekitar, di mana ekosistem ikan tu sendiri. Jadi banyaklah isu-isu berkaitan dengan alam sekitar dan ikan sendiri yang kita perlu lestarikan lah ya. Mungkin itu sebagai pengenalan lah. Nanti saya akan kongsikan lagi pengalaman saya lebih lanjut lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor di atas sedikit pengenalan daripada Doktor. Okey Aidit, siapa panel ketiga kita pada malam ini Aidit? Panelis kita yang ketiga ini jauh daripada kita ni Fawaz. Jauh? Sampai ke mana tu Aidit? Jauh. Dia daripada Labuan. Okey, kita memperkenalkan panelis kita Miss Angela
daripada Labuan, sila boleh memperkenalkan diri. Okey, terima kasih Aidil dan Fawaz. Salam sejahtera, salam pengakap semua. Saya pun rasa sangat berdebar juga ni sebab orang-orang yang hebat Tan Sri Dr. Saleh, Dr. Haslawati. Kalau Dr. Haslawati tu kata demikian, saya ni apa lagi lah, saya mungkin baru bertunas rasanya. sangat baru lagi lah. Okay. Tapi saya kongsikanlah sedikit So, saya cikgu mengajar di SMK Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan. Pengalaman mengajar saya selama 16 tahun. Saya mengajar subjek sains lah. Saya berasal daripada Beaufort, Sabah. Saya sebagai guru, saya sangat suka dengan pembelajaran luar bilik darjah. Okay? Maklumlah kalau guru yang tugas hakiki itu pembelajaran dalam bilik darjah. Tetapi saya sangat suka terlibat dengan pembelajaran luar bilik darjah, terutama sekali dengan aktiviti pengakap, aktiviti berkaitan dengan STEM dan alam sekitar. Sebab saya berpendapat pembelajaran luar bilik darjah ini dia menyeronokkan, lebih menyeronokkan dan membuatkan murid-murid itu lebih semangat untuk datang ke sekolah. Jadi saya akan berkongsi tentang aktiviti-aktiviti alam sekitar yang dijalankan di dalam pengakap dan juga di sekolah. Terima kasih. Alright, terima kasih Skipper Angela. Okay, sebelum kita teruskan program ini, kita akan pass kepada Fawaz. Okay, Fawaz? Okay, kita dah berkenalan dengan ketiga-tiga panel. Tapi sebelum kita memulakan perbincangan kita ataupun hujah kita pada malam ini, kita ada sedikit bingkisan ataupun tayangan video yang akan ditayangkan.
Okay. Itu adalah video daripada kita orang. So sekarang ni kita orang nak berbalik kepada Tan Sri Muhammad Saleh. Alright, Tan Sri. Tan Sri, boleh dengar suara saya? Ya, Assalamualaikum. Alright. Boleh. Boleh dengar saya? Okey. Boleh Tan Sri. Okey, Tan Sri. Saya nak tanya Tan Sri. Boleh dengar. Okey. Okey, Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri satu soalan. Bagaimanakah bagi individu untuk menceburi dalam aktiviti alam sekitar ni, Tan Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih support saya dan ucapkan tahniah kepada kumpulan Sea Scout Malaysia yang telah menganjur webinar ini, dan saya bertuah berjumpa dengan dua orang ahli panel yang dah lama banyak pengalaman dalam sekitar. Soal saudara tadi senang je. Kita mesti melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti alam sekitar, dan banyak aktiviti-aktiviti ini dianjurkan oleh pertubuhan-pertubuhan. Maaf Tan Sri, suara Tan Sri tak dengar. Dia putus. Alright, boleh. Boleh dengar? Boleh Tan Sri. Tan Sri boleh teruskan? Ada beberapa organisasi di negara kita yang melibatkan diri dalam perlindungan alam sekitar, maupun di peringkat federal maupun di peringkat negeri, di mana anak-anak semua boleh melibatkan diri, ya. Dan oleh demikian, jika nak menyertai itu senang saja. Boleh hubung Persatuan Penyerta Alam, WWF, Malaysian Protection Society, Turtle Protection Society, dan banyak organisasi-organisasi lain lagi. Alright. Terima kasih Tan Sri atas jawapan Tan Sri tadi. Okey, Fawaz. Okey. Sekarang kita bergerak kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Haslawati. Okey, baiklah Doktor. Saya ada satu soalan yang nak ditujukan kepada Doktor. Okey, bagaimanakah Jabatan Perikanan Malaysia memastikan ekosistem perikanan terus-menerus terjaga bagi memastikan keseimbangan alam sekitar? Okey Doktor, Doktor boleh uraikan. Okey, terima kasih Fawaz. Pertamanya saya sebenarnya sangat teruja lah melihat anak-anak muda, anak muda ada kesedaran tentang pemeliharaan dan mencintai alam sekitar. Macam seperti yang Tan Sri ceritakan tadi, memang satu galakan lah kepada muda, sebab segalanya bermula daripada usia muda lah, untuk mencintai alam sekitar ni. Saya di Jabatan Perikanan, ya. Soalan tadi apa tadi? Soalan tadi, bagaimanakah Jabatan Perikanan memainkan peranan dalam terus menjaga kelestarian alam? Okey. Yalah, kita sebagai jabatan kerajaan memang kita punya job scope, tugas-tugas kita sendirilah. Dan tapi selain daripada tanggungjawab kita tu, perlukan sokongan daripada masyarakat lah. Jadi saya jawab kat sini, disebabkan kami ni bahagian penyelidikan, saya akan fokus kepada bahagian saya lah, di mana bahagian kami ni, penyelidikan ni, kita menyokong pihak pengurusan jabatan
dalam membuat polisi dan dasar-dasar yang berkaitan dengan alam sekitar dan yang berkenaan jugalah. Jadi kami sebagai penyelidik memberikan maklumat saintifik yang sesuai untuk tindakan pengurusan dan supaya maklumat-maklumat itu nanti akan digunakan untuk membangunkan alam sekitar yang lestari lah. Sebagai contohnya macam kalau kita nak buat satu-satu program seperti pelepasan umum. Jadi sebagai kajian asas tu perlulah, jadi kita boleh kita perlukan kajian asas di mana kita perlukan apakah dia stok dalam yang berada dalam sungai tu ataupun bagaimana keadaan stok tu, sudah pupus ke ataupun masih ada lagi. Jadi kemudiannya kita akan bincangkan macam mana untuk kita menambahkan stok, menambahkan sumber itulah supaya rakyat dapat mempergunakannya. Itulah jawapan saya. Okey, terima kasih Doktor. Jawapan Doktor yang cukup padat dan ringkas itu. Okey, seterusnya Doktor, kita akan mempersilakan Aidit untuk mengajukan soalan seterusnya. Alright, so soalan ini saya akan tujukan kepada Skipper Angela. Okay, Skipper sudah ready ke? Ya, sudah. Alright. Okay, Skipper. Boleh sebagai seorang guru STEM di SMK Mutiara, apakah antara program dan jalinan bersama yang telah Skipper jalankan di sekolah Skipper? Boleh Skipper share? Okey, boleh. Baiklah. Kalau boleh, mulakan slide nombor 14. Okey ya. Sebagai seorang guru, kan? Saya memang suka sebab dari zaman sekolah dulu pun saya sendiri memang telah aktif berpengakap, okay? Dan apabila saya menjadi seorang guru, maka saya suka dengan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah seperti pengakap, STEM dan juga alam sekitar. Jadi antara aktiviti yang saya telah bawa lah murid-murid saya yang berkaitan dengan alam sekitar, sudah tentu aktiviti pengakap dan juga menyertai pertandingan-pertandingan seperti pementasan teknologi hijau yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Jadi melalui pementasan sebegini, ia secara tidak langsung ia akan menanam cinta kepada alam sekitar dalam diri murid-murid dengan cara menzahirkan bakat dan juga kreativiti melalui pementasan. Okay, seterusnya. Okay. Saya juga aktif membawa anak-anak murid saya, yang ni semua gambar-gambar sebelum zaman pandemik lah. Jadi macam sekarang kita dalam keadaan pandemik, kena stay at home, berkurung di rumah. Sebenarnya saya dan murid-murid semua sangat rindu dengan aktiviti-aktiviti begini. Kita selalu akan buat aktiviti hiking, camping, and then kita akan secara tak langsung kita membersihkan kawasan-kawasan yang kita buat aktiviti tu. Seperti ini semasa World Clean Up Day, dan sebenarnya tidak perlu pun tunggu aktiviti seperti World Clean Up Day. Kita akan pergi saja hiking, kita bawa plastik sampah sambil hiking dan kita akan kutip sampah. Jadi sebenarnya murid-murid kita seronok bila buat aktiviti di luar begini, sebab kadang-kala mereka ni tidak berpeluang. Jadi kalau kita buat aktiviti begini, murid akan suka. Seterusnya. Slide seterusnya. Okey, dan kita juga jalankan kempen alam sekitar. Ini adalah kempen yang baru saja. Kalau dilihat di situ, kita bawa keluarga pengakap kita. Keluarga pengakap kita di Labuan ni dia terdiri daripada murid-murid dan ibu bapa. Bila anak-anak masuk pengakap, sekali bersama dengan ibu bapa. Jadi apabila kita buat
aktiviti program, kita akan bawa keluarga bersama. Okey. Dan slide seterusnya lagi. Okey. Ini adalah aktiviti yang kita buat di sekolah, jom high picking di sekolah. Dan untuk makluman, sebenarnya aktiviti high picking ni adalah projek sekolah SMK Mutiara di dalam pertandingan Toyota Eco Youth yang baru saja tamat dalam penghujung bulan Mei yang lepas. Projek ini berjalan selama 6 bulan, bermula daripada Disember sehinggalah Mei 2021. Okey. Dan seterusnya. Okey. Dan kita sedia maklum pada keadaan sekarang, kita semua terkurung di rumah dalam keadaan pandemik. Walau bagaimanapun, ia bukan penghalanglah untuk kita menyebarluaskan kesedaran tentang alam sekitar. Jadi maka kita anjurkanlah bengkel-bengkel atas talian dengan kerjasama pelbagai agensi. Seperti di sini kita bekerjasama dengan pengakap bahagian SDG. Kita juga bekerjasama dengan Impact Pollution Malaysia dan juga Jabatan Alam Sekitar Labuan. Okey, saya fikir ini dululah yang aktiviti-aktiviti yang telah dibuat di sekolah. Alright. So sambil-sambil kita hiking tu, kalau kita nampak sampah kita kutip lah, ya. Itu agak menarik juga. So nanti kita dah terbiasa akan nampak sampah kita kutip. So alam sekitar kita akan jadi murni, akan jadi selesa. Pengudaraan kita pun akan bertambah dengan segar. Alright. Sebelum kita meneruskan program ini, kita akan tunjuk video yang menarik. Okay, kita boleh startkan video. Okey, itulah dia tayangan kita. Okey, seperti yang kita tengok video tadi, Aidit, kalau kita perasan, dia tulis 7 billion dreams. Apa? Dia tulis 7 billion dreams. Tapi apa? One planet. Okey, yang kita boleh tengok kat sini, kita semua ada 7 billion manusia. Kita semua ada 7 billion. Tapi kita ada satu saja planet. Maka dengan ini, janganlah kita menjadikan planet kita ini satu tempat untuk kita melepaskan geram, satu tempat untuk kita merosakkan alam. Tak, sebab kita ada 7 bilion. Kita kena ingat apa? Kita kena ingat siapa yang berada di belakang kita. Okey Aidit, itu adalah sedikit ringkasan daripada video tadi. Okey Aidit, seterusnya apa yang kita akan lakukan ya Aidit? Kita akan berbalik kepada panel kita iaitu Tan Sri Dr. Saleh. Alright. Tan Sri, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Terima kasih. Alright. Okay Tan Sri, sebagai seorang
aktiviti sebagai seorang pengarah daripada Jabatan Alam Sekitar, apakah program dan projek yang telah dijalankan oleh Tan Sri? Maksud saudara tu dalam pengalaman saya selama 30 tahun sebagai Presiden Persatuan Pencinta Alam, banyak program. Kita makan masa 30 hari pun tak cukup nak bincang tu. Namun begitu, yang utama kita telah mewujudkan Taman Negeri Belum, Taman Negeri Ndarompin, Pusat Pendidikan Alam Sekitar dan beberapa kelab pencinta alam di sekolah-sekolah dan banyak lagi aktiviti-aktiviti. Namun sebagai ketua pengarah frame pun, dalam frame jika saudara-saudari belum kesempatan melawat frame, boleh melihat di situ cara kita memelihara alam sekitar melalui penubuhan arboreta iaitu muzium pokok-pokok hidup ya, sebagai untuk pendidikan, untuk penyelidikan dan sebagainya. Dan banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang telah dilaksanakan maupun oleh Persatuan Pencinta Alam, Persatuan Perlindungan Penyu Malaysia ataupun Persatuan Pencinta Alam dan juga frame pada masa saya menglibat diri dalam pemeliharaan alam sekitar. Terima kasih. Alright, terima kasih Tan Sri. Alright, Fawaz? Okey. Terima kasih Tan Sri di atas sedikit penerangan dan penerangan yang cukup cantik dari Tan Sri. Okey, seterusnya saya nak ajukan soalan ini kepada Dr. Aslawati. Okey, baiklah Doktor. Saya nak tanya Doktor sedikit soalan lah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Doktor menjalankan penyelidikan dalam invasive alien species ataupun spesies asing, lebih-lebih lagi dalam perikanan air tawar. Okey, Doktor, boleh tak Doktor terangkan dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan invasive alien species ataupun spesies asing? Itu Doktor. Persilakan Doktor. Terima kasih Fawaz. Tadi saya cakap, tadi saya ceritakan yang kami buat penyelidikan ya. Antara yang mendatangkan tekanan kepada ekosistem air tawar ni adalah banyaklah. Selain dari habitat degradation, invasive alien species ataupun spesies asing berbahaya ni salah satu daripada yang memberikan tekanan lah kepada sumber-sumber perikanan kita. Jadi kalau boleh tunjukkan saya punya presentation sikit, saya kongsi sikit bagaimana ikan spesies asing berbahaya ni mendatangkan kesan kepada alam sekitar dan juga ekosistem. Soalan tadi berkaitan bagaimana apakah definisi alien species kalau sementara kita tunggu slide ni saya terangkan dululah sebelum kita mengenal pasti sesuatu alien species tu, kita kena tahu dulu bagaimana kita nak tengok, kita kena tahu dulu definisi antara spesies asli, iaitu ikan asli, ikan asing dan juga ikan asing berbahaya.
Jadi ikan asli ni adalah ikan yang memang kita ataupun spesies yang memang kita tahu sejak berkurun-kurun ada spesies tu. Okay, slide saya. Next. Kita sikat tadi lah definisi spesies akuatik asli, asing dan invasif. Jadi pembentangan ni kita akan tengok bagaimana spesies IAS ni masuk ke sesuatu perairan di Malaysia lah. Kesan kehadiran dia, kaedah pengawalan dan peraturan di Jabatan Perikanan dan juga ke arah pelan tindakan menangani spesies akuatik asing. Next. Macam saya maklum tadi, spesies asli adalah yang kita biasa jumpa. Maknanya kalau anak-anak, adik-adik ni pergi ke sungai, kita tengok datuk nenek kita dulu, ikan ni memang lama dulu dah ada dah. Tapi jangan terkejut memang selalunya mengejutkan lah sebab sejak akhir-akhir ni kita akan nampak spesies yang sebelum ni, zaman datuk nenek kita tak pernah jumpa, tiba-tiba sekarang dah ada. So jadi spesies asing ni adalah spesies yang dah datang dari luar dan biasanya kita memang tak ada lah sebelum ni. Okay, next. Jadi bila kita definekan spesies asing bahaya, dia adalah sama ada organisma asing, tumbuhan, haiwan. Jadi dalam kes kita ikan dan lain-lain organisma yang boleh mengancam kita punya biodiversity. Termasuklah berbagai sektor kita dan juga, termasuk juga kesihatan manusia ya. Dan dia boleh dianggap invasif apabila dia boleh merebak dan menjejaskan keseimbangan ekosistem dan populasi asal. Next. Ini contoh-contoh spesies invasif ya. Semuanya. Kalau yang kita asing tu, yang ni adalah invasif lah. Termasuk kulat, virus, kalau kita tengok yang mendatangkan penyakit. Next. Ini definisi dari segi undang-undang. Next. Ini laluan kemasukan dia, kalau macam mana dia masuk dalam alam kita, pengenalan, penyesuaian dan pemeribatan. Jadi kebanyakan yang ada sekarang ni tempoh masa untuk dia merebak tu lama lah. Jadi kadang-kadang kita pun tak perasan bila dia dah lama berada dia dalam ekosistem kita, barulah kita tertanya-tanya kenapa ikan kita berkurangan. Rupanya ada spesies asing ni dan dia menjadi invasif. Okay, next. Ada juga yang kita bawa secara sah lah atas kepentingan ekonomi, macam contohnya ikan tilapia untuk membantu kita menambahkan sumber protein, itulah. Dan juga termasuk juga macam kita bawa untuk ke taman botani, zoo dan juga kajian saintifik. Jadi kalau kita tak kawal, kemungkinan besar boleh terlepas lah. Next. Jadi sebagai kesimpulan, menjawab soalan Fawaz tadi, spesies asing invasif ni dia kalau datang ke ekosistem kita, dia boleh merosakkan dan mendatangkan impak kepada kesihatan, ekonomi dan juga biodiversity. Dan biasanya kesan dia ni susah, tidak boleh tak dapat dibaiki lah. Itulah. Next. Okay. Saya teruskan ke ataupun kita berhenti dulu? Fawaz? Okay, saya rasa setakat itu cukup cantik doktor. Okay, maknanya sekarang ni doktor contoh-contoh macam spesies invasif, contoh macam siput yang datang daripada luar iaitu parasit-parasit datang mengganggu ekosistem perikanan, maknanya tanpa kita sedar perlahan-lahan dia orang menghilangkan ataupun memupuskan ikan-ikan sedia ada lah doktor, maksudnya lebih kurang begitulah seperti yang kita tahu. Ya, lebih kurang macam itulah Fawaz. Jadi itulah kita, benda ni tempoh masa dia lama, jadi kita kena berhati-hati lah kan dalam membawa masuk ni. Sebab kadang-kadang macam kita tak pastilah, macam contohnya yang kita nampak kalau kita bela ikan hiasan ni kadang-kadang bila kecil-kecil ni cantik kan.
daripada kedai ni. Tapi bila dia dah besar, kadang-kadang spesies ni kita tak tahu biologi dia boleh besar dan akuarium kita tak muat, kolam kita tak muat. Tapi kita tak nak bunuh dia, kita lepaskan dia di sungai. Bila sungai dia membesar lagi, dia makan pula organisma yang sedia ada dalam tu. Itu jadi disaster lah, jadi macam menjadi mendatang kesan buruk lah kan kepada alam sekitar kita. Fawaz? Faham. Maknanya siapa yang ada menternak ikan ke apa, mereka perlu mengkaji terlebih dahulu di mana habitatnya, di mana ekosistemnya semua supaya tidak menjadi spesies asing kepada ikan-ikan yang telah berada di air tawar maupun air masin, ya Doktor? Ya, dan sebenarnya kita di jabatan kita dah ada garis panduan lah. Garis panduan tu spesies apa yang kita larang bawa masuk adalah dalam garis panduan tu dan juga peraturan larangan. Jadi kalau spesies yang larangan ni memang tak boleh dilepaskan. Kita punya peraturan sendirilah nanti. Okey Doktor, terima kasih atas penjelasan tadi. Seterusnya saya teruskan kepada saudara kita Aidit. Okey Aidit. Alright. Okey, tadi Dr. Aslawati sudah terangkan. Okey, ini kita akan berbalik kepada skipper Angela. Skipper, boleh dengar suara saya dengan jelas? Ya, boleh. Silakan. Alright. Apakah projek dan inovasi berkaitan alam sekitar yang telah dijalankan oleh skipper dan para pelajar dengan kerjasama pihak lain? Boleh skipper sharekan serba sedikit? Okey, boleh. Terima kasih Aidit. Berkaitan dengan inovasi atau mungkin sebelum saya terus pergi kepada inovasi, saya akan kongsikan dululah apakah projek-projek yang berkaitan dengan kelestarian alam yang dijalankan di sekolah kami lah di SMK Mutiara. Boleh. Boleh teruskanlah slide ini kan, slide 20. Okey. Sekolah kami ni SMK Mutiara, dia ada dalam sekitar 800 orang murid. Jadi tapi dalam ini antaralah aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah. Kami selalu bekerjasama lah antara guru, antara panitia. Jadi apabila ada kerjasama, mudah untuk kita jalankan satu projek. So antara dia di sini adalah projek untuk Hari Bumi, sempena dengan Hari Bumi. Kita ada jalankan pameran alam sekitar, program nilam alam sekitar dan kitar semula. Ini semua adalah hasil kerjasama pihak sekolah bersama dengan Jabatan Alam Sekitar. Okay, next. Okay, kita juga ada jalankan kerjasama dengan panitia sains untuk kempen pengumpulan e-waste untuk makluman. Kebanyakan kita tidak tahu kalau barang-barang elektronik ataupun elektrik kita rosak, kita perlu buat apa. Okay? Kalau kita buang sahaja di tong sampah, adakah ia dibenarkan? Okay? Sepatutnya ini tidak betul lah. Sebab kita perlu maklum kalau barang-barang elektronik ni, dia ada komponen-komponen elektronik seperti logam-logam berat. Logam berat yang boleh memudaratkan, menyebabkan kerosakan kepada tanah kita ataupun menyebabkan pencemaran air. Jadi barang-barang elektronik tidak sepatutnya dibuang di tong sampah domestik. Yang sepatutnya dikumpul, dihantar kepada pusat pengumpulan elektronik. Jadi dengan kempen ini kami telah mengumpulkan banyak barang-barang elektronik lah. Tapi perlu dimaklumkan barang elektronik itu dia tidak termasuk bateri kereta dan juga mentol lampu. Itu tidak tersenarai dalam sisa e-waste. Kemudian kami juga menjalankan kerjasama dengan Panitia Pendidikan Islam sempena dengan bulan Ramadan dan kelestarian. Okay. Dan juga bersama dengan Panitia Bahasa Inggeris. Ini pula adalah kerjasama dengan panitia seperti RBT untuk sistem tadahan air hujan. Tadahan air hujan ini dia akan digunakan pula untuk bagi panitia RBT projek kolam ikan talapia.
Kemudian ada juga projek Madu Kelulut. Madu Kelulut ini ditajalah oleh guru-guru untuk diletakkan di kawasan sekolah. Tanaman pokok buah-buahan dan juga pokok palma. Seterusnya slide. Kemudian ada juga projek Bumi Hijau. Slide seterusnya. Projek Bumi Hijau ini adalah hasil daripada pendidikan khas dan inklusif. Jadi untuk projek Bumi Hijau ini dia sudah bermula daripada tahun 2009 lagi dengan kerjasama Jabatan Pertanian Labuan. Seperti dilihat di situ, penanaman buah naga, taman herba, penanaman hidroponik, sayur dalada dan juga cendawan tiram. Di samping projek Bumi Hijau ini, ia juga memberi peluang kepada murid-murid untuk belajar keusahawanan dalam pertanian. Slide seterusnya. Baik, ini adalah kempen Stop Pollution Go Lution. Kempen ini berlangsung selama sebulan dan kita dapat kerjasama daripada banyak agensi. Antara dia Jabatan Alam Sekitar, daripada Jabatan Museum, Jabatan Tanah dan Galian. Kita juga bekerjasama dengan RTM dan Labuan FM, Majlis Belia Labuan, Pasukan Bola Sepak Labuan United. So semua kerjasama ni kita jalinkan untuk mewujudkan kesedaran bagi menjaga kawasan trail hiking kita di Chimney Walking Trail. Kalau nak diceritakan, Chimney Walking Trail ni dia istimewa sebab dia adalah satu kawasan geopark yang mempunyai batuan yang bernilai lebih daripada 15 juta tahun. Dan sebenarnya kawasan geopark di Chimney Walking Trail ini dia menjadi sumber rujukan buku teks lah, buku teks untuk pengkaji batu-batuan, geologi begitu. Seterusnya. Ini adalah kerjasama hasil daripada aktiviti kita. Kita dapat sumbangan lah tong kitar sekolah daripada Perbadanan Labuan. Dan seterusnya. Slide seterusnya. Dan ini adalah hasil inovasi kumpulan Eco AlphaGo. Eco AlphaGo, kalau dapat dimainkan video. Dan sebenarnya ini adalah satu aplikasi mobile yang boleh di-download daripada Play Store. Selepas ini bolehlah cari di Play Store, just type High Picking Apps. Dia sebenarnya adalah satu aplikasi mobile untuk menggalakkan, memotivasikan kita untuk mengutip sampah sebenarnya. Dan sebenarnya untuk aktiviti ini kita juga mendapat tawaran kerjasama lah daripada syarikat seperti PTT Outdoors untuk dikembangkan lagi. Jadi harapan semoga inovasi seperti ini dia boleh menggalakkan lagi amalan kelestarian alam sekitar di kalangan penduduk bukan saja di Labuan, di Malaysia dan juga di seluruh dunia sebenarnya. Next slide. Ini adalah antara kerjasama lah yang dijalinkan oleh pihak sekolah bersama dengan agensi dan juga komuniti di Labuan. Sebenarnya kita juga dapat kerjasama yang baik daripada agensi di luar Labuan seperti Impact Ocean Malaysia yang memberikan kita banyak input-input tentang pemeliharaan dan kelestarian alam. Saya fikir itu saja Aidit untuk projek-projek yang dijalankan di sekolah. Alright. Terima kasih kepada Skipper Angela. So korang bolehlah download High Picking apps tu untuk kita sama-sama menjayakan alam sekitar sebab sambil kita boleh hiking. Alright. Sebelum saya teruskan, saya ada nak tanya dengan Fawaz. Fawaz, ada apa-apa soalan? Sekejap, sebelum saya nak bagi apa-apa soalan saya nak ada pesanan untuk semua. Untuk semua jangan lupa selepas habis je webinar kita akan ada quiz. So anda semua bolehlah menjawab quiz tu, jawab elok-elok. Anda ada satu cubaan je dalam masa 24 jam, hanya satu cubaan. Dan siapa yang dapat markah 80 akan mendapat sijil
penyertaan peringkat kebangsaan. Dan bukan itu saja, kita juga ada pertandingan esei, kita juga ada pertandingan infografik dan kita ada pelbagai lagi pertandingan. Okey. Dan untuk webinar-webinar seterusnya juga akan ada kuis-kuis dan akan ada sijil serta hadiah-hadiah yang menarik. Okey, saya di sini nak tanya Tan Sri. Tan Sri boleh dengar suara saya ke? Boleh. Okey, Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri. Tan Sri ada apa-apa slide ataupun ada apa-apa poin yang Tan Sri nak sampaikan dengan lebih lanjut ke? Tan Sri boleh share dan kita akan berkongsi secara bersama-sama. Saya ada slide presentation. Jika boleh saya buat present sekarang boleh? Boleh. Dipersilakan Tan Sri. Boleh. Okey. Dah tengok tu, ada yang tak sabar jawab. Okay, sabar, kita tunggu webinar ni habis dulu ya. Awal lagi nak habis ni, korang kena sabar, okey? Okey, tak apa Tan Sri mencari dulu. Okey, sambil-sambil Tan Sri mencari tu, kita berbual-bual sedikit dengan Doktor dan Skipper Angela. Okey, Doktor, saya nak tanya Doktor, invasive species ni banyak ke dekat Malaysia dan datang dari mana sebenarnya? Jumlah dia banyak tak dekat Malaysia ni sebenarnya? Maaf Tan Sri. Okey, apa yang Tan Sri dah. Kita teruskan pada Tan Sri lah. Maaf Doktor. Jadi kita akan tanya kita simpan ni. Okay, kita simpan soalan tu Doktor. Kita simpan. Okay. Boleh saya bincang? Boleh. Boleh Doktor. Boleh Tan Sri. Okey. Saya telah diminta memberi persembahan tajuk The Environment and You. Dan mohon maaf dalam bahasa Inggeris boleh kita guna dua bahasa dalam next. Sebenarnya maaf Tan Sri. Tan Sri punya slide ni dia agak tak nampak lah Tan Sri. Kami aja nampak skrin putih Tan Sri. Tan Sri line okey ke? Clear. Dapat. Mungkin line Tan Sri problem lah kot. Okey, mungkin Tan Sri nak sampaikan secara verbal ke Tan Sri? Fawaz. Ya saya. Sementara Tan Sri betulkan technical balik, Aidit rasa baik kita teruskan dengan soalan daripada nak ditanyakan kepada Dr. Aslawati tu yang Fawaz nak tanya tadi. Okey Doktor. Doktor boleh jawab soalan saya tadi. Dari mana datangnya invasive species tu? Dan banyak ke kat Malaysia ni? Itulah. Tadi kan saya dah share kan, saya dah cerita yang macam mana spesies ni masuk. Dia asalnya mula-mula ni dulu waktu zaman akhir-akhir tahun abad ke-19 lah, waktu tu kemasukan imigran dari China dan India. Masa tu dia orang bawa sekali ikan-ikan makan sanalah, macam ikan cup India, cup China. Lepas tu ikan tilapia dibawa oleh tentera Jepun ya, waktu dia bawa masuk ni daripada Indonesia masa zaman pendudukan Jepun. Kemudian yang terkini, yang terbaru ni banyak industri aquaculture kita berkembang, ekonomi kita berkembang, industri ikan hiasan berkembang. Jadi masa sekarang ni memang banyaklah masuk secara ada yang masuk secara sah, ada yang masuk secara tidak sah. Jadi kadang-kadang kalau masukkan secara sah ikan-ikan asing ni, kita yang membuat permohonan perjabatan, kita buat penilaian risiko lah, sama ada potensi membawa penyakit ke tidak.
potensi untuk menjadi investor ke tidak. Jadi kita akan bagi kelulusan. Itu kalau yang memohon lah. Tapi terkini ni sebab teknologi dah e-commerce. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak pastikan dia masuk melalui post kan. Post ke apa ke. Dan kita pun agak susah lah memang. Tapi agak susah lah kita nak membendung lah kalau kita tak betul-betul kawal lah. Itulah dia punya cara-cara jalan kemasukan dia. Okey. Dan juga satu Fawaz, bila dah masuk ni kadang-kadang macam dia mohon masuk melalui sebagai ikan hiasan. Dia letakkan di aquarium. Macam tadilah dia boleh terlepas. Dan kalau kita tengok kajian-kajian yang terkini ni, kita boleh nampak lah kalau di kedai aquarium banyak cantik ni datang dari Amerika Selatan, datang dari utamanya Amazon lah yang cantik ni. Dan lebih kurang dalam 80% daripadanya memang ikan asing untuk ikan hiasan ni. Ya? Menjawab soalan tu ya, Pak Was? Menjawab doktor. Okey, baiklah doktor. Seterusnya kita kembali kepada Tan Sri. Tan Sri, sudahkah Tan Sri bersedia dengan slide ataupun tayangan Tan Sri? Sedia tapi dari nampak. Mungkin Tan Sri boleh terangkan secara verbal ataupun mungkin Tan Sri Tan Sri cuba share slide lagi sekali, mungkin dapat. Nampak tak slide saya? Belum keluar Tan Sri. Okey Tan Sri nampak. Okey dah nampak dah Tan Sri. Cantik Tan Sri. Nampak? Nampak. Tan Sri. Okey. Nampak itu yang pertama. Okey, kita seperti ni. Maaf Tan Sri, suara Tan Sri dia tersekat-sekat. Option ke itu pasal gempa yang lebih dulu. Dan kita semua tahu the UN SDG, Sustainable Development Goals, tak payahlah saya sebut. Dia Malaysia telah dianggap dalam scoring index 71.8, original average 67.2, dan di sini terdiri pada SDG 1 sampai 17 ya. Dan juga trend SDG kita nampak poverty atau kemiskinan meningkat, dan separuh rata, separuh menurun, partnership menurun dan sebagainya. Ini semua anggaran penilaian SDG oleh pihak United Nations. Dalam dunia ini taburan hutan yang memain peranan penting, di mana kita lihat Malaysia warnanya light green tu. Dia penghasilkan kabel tidak tabung air ini Tan Sri, suara Tan Sri kurang jelas di situ Tan Sri.
Okey. Maaf, suara Tan Sri dia agak tersekat. Dengar. Suara Tan Sri dengar tapi dia jadi tersekat. Connection Tan Sri kurang baik kot. Mungkin Tan Sri boleh terangkan secara verbal je kot sebab slide ni mengganggu connection Tan Sri sedikit. Nampak tak slide tu? Slide boleh nampak? Slide nampak? Boleh baca kan? Nampak. Boleh nampak? Cuba Tan Sri besarkan sedikit slide tu. Ini dah besar, ini maksimum dah. Okey. Ini masalah-masalah kekayaan kepelbagaian biologi, pokok tualang, ikan-ikan seperti yang doktor tadi sebut tadi, referensi orang asli. Ini sebagai contoh ya. Penggunaan chemical satu perkara yang berbahaya, banyak. Ini pembuangan yang tidak teratur, terutama sekali plastik yang mengancam alam sekitar kita. Plastik, mountains of ash, polystyrene dan sebagainya. Tapi dan diantik dan kita di satu malah ada target dan kepelbagaian biologi tadi. Climate change, renewable energy, kita mesti galakkan kegunaan tenaga lestari ya. Dan air ini menunjukkan satu yang unik. Okey, Tan Sri. Peranan Maafkan saya, NGO penting. Okey, maafkan saya, Tan Sri. Tanggungjawab belia-belia. Saya ucapkan tahniah kepada Boy Scouts, Sea Scouts, aktif dalam menunjukkan peranan dalam memelihara alam sekitar. Itu yang slide terakhir. Okey. Terima kasih Tan Sri. Satu saya menjaga slide dari ini kata seorang, the world is enough for everyone's needs but not for everyone's dreams. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Satu kata-kata yang cukup menarik tadi Tan Sri. Baiklah. Seterusnya saya nak tujukan soalan kepada Skipper Angela sebelum kita tamatkan. Saya ada beberapa soalan kepada Skipper Angela dan Dr. juga Tan Sri. Okey, Skipper Angela, di sini ada satu soalan daripada netizen kita. Okey, saya nak tanya. Sepanjang tempoh lockdown ni, sebagai seorang guru, apakah inisiatif ataupun apa-apa aktiviti yang Puan Angela sendiri dah terfikir ataupun nak lakukan untuk pelajar-pelajar Puan Angela sepanjang lockdown ini untuk menjaga alam sekitar ini? Puan Angela, mic Puan Angela. Okay, sorry. Terima kasih saudara Fawaz tadi. Alright, so sekarang memang kita dalam keadaan yang terkurung di rumah. Tapi sebenarnya dari rumah banyak yang kita boleh lakukan untuk membantu kelestarian alam sekitar kita. So salah satunya contoh adalah untuk mengasingkan sampah. Okay, asingkan sampah daripada makanan, sisa makanan
botol kaca, plastik, kertas. Okay. Apabila kita asingkan sampah, sebenarnya di pusat pembuangan sampah, ia akan memudahkan pekerja di sana untuk mengasingkan sampah itu ikut kategori dan seterusnya ia dikitar semula. Jika sampah tidak diasingkan, biasanya ini akan menyukarkan. Maka petugas di situ dia akan dump semua, buat landfill, dumping landfill saja. So semua sampah tu tidak akan dikitar semula, dia akan ditanam. Jadi ini akan menyebabkan peningkatan gas rumah hijau sebab banyaknya sisa-sisa makanan itu kan. Kemudian macam sekarang pun ada banyak yang dikongsikan di YouTube dan sebagainya, Pinterest, idea-idea untuk projek-projek barang-barangan plastik. Sebagai contoh, kalau banyak botol plastik dan juga bekas bungkusan makanan, sebenarnya boleh dibuat eco brick. Boleh lakukan eco brick. So banyak masa di rumah boleh lakukan eco brick. Untuk aktiviti di rumah juga boleh buat eco enzim. Ini adalah aktiviti yang saya galakkan murid saya buat sebab untuk pengetahuan sekarang di dalam sukatan pelajaran kita memang ada satu tema, itu kelestarian alam sekitar. Dan salah satu aktiviti dia adalah menghasilkan eco enzim sendiri menggunakan kulit buah-buahan. Ini juga adalah aktiviti yang sesuai dibuat di rumah semasa kita kena lockdown ni lah. Alright. Baiklah, terima kasih Puan Angela. Saya nak tanya soalan kepada Dr. Aslawati. Okey, Doktor, bagaimanakah cara untuk kita mengatasi kepupusan spesies ikan di air tawar? Terima kasih Aidit. Cara mengatasi kepupusan spesies ikan, cara tu maksudnya siapa yang nak buat ni? Saya Macam mana? soalan tu. Bagaimanakah kita untuk mengatasi kepupusan spesies ikan di air tawar? Okey, saya cuba ya sebab pada saya tak jelas ni soalan tu. Tak apa, saya cuba huraikan dulu. Sempena Hari Alam Sekitar Sedunia ni kepentingan menjaga alam sekitar. Jadi sebagai kita warga yang prihatin yang pertama sekali kita kena jaga alam sekitar kita. Macam tadi kita tengok kita tengok video-video tengok keadaan sekarang ni memang merunsingkan kita lah. Macam mana plastik dibuang rata-rata. Jadi bila alam sekitar kita tak sesuai, alam sekitar ekosistem tu tak sesuai untuk kelestarian, kesesuaian hidup haiwan-haiwan ni, ikan-ikan ni, jadi dia akan jadi pupus. Jadi antaranya salah satu daripada cara untuk kita mengurangkan kepupusan ni ialah kita mengembalikan habitat tu kepada keadaan asal. Kalau bolehlah sekurang kita mengurangkan kesan kepada ni lah, kepada alam tu lah, kepada sungai semua tu. Jadi macam kalau kita pergi, kalau anak-anak semua sebagai pengakap laut, pengakap darat, kita pergi ke sungai ke apa kan, kita camping semua tu, jangan buang sampah macam skipper Angela cakap tadi, kita kutip sampah, sayangkan alam sekitar kita. Jadi bila alam sekitar kita terjaga, dia punya hidupan dapat hidup dengan gembira lah macam tadi kan. Saya menjawab Edit Okey. Terima kasih Doktor. Alright, Fawaz, ada soalan yang nak ditujukan kepada para panel kita ke? Okey. Seterusnya kita berbalik kepada Puan Angela. Okey, Puan Angela. Puan Angela nak menyampaikan video yang mengenai app iPitching tu Kita akan tunjuk video tu lah sebab tadi ada technical. Right. Yes.
Okey, sebelum video dimainkan, saya cerita sedikitlah latar belakang di sebalik high picking apps ini kan. Ya sebenarnya daripada kita pengakap kan, sebab kita memang suka aktiviti outdoors. Alam sekitar ni adalah taman permainan ahli pengakap sebenarnya. Jadi daripada kita selalu keluar kan, kita selalu keluar untuk hiking and picking. Okay. Di situ kita lihat kita saja yang kutip, ahli-ahli pengakap saja yang kutip. Tapi kenapa masyarakat yang lain tu tidak turut sama, tidak ikut sama. Mereka tengok saja, mereka lihat saja. Jadi dari situ kami berfikir kenapa. So kami pun memulakanlah projek ini. Kami pun bertanya dengan komuniti apa, kenapa tidak. Okey. Dan kami pun dapati disebabkan terutama sekali adalah perasaan malu. Perasaan malu masyarakat untuk kutip sampah. Jadi kami pun berfikir jika kita boleh jadikan ini adalah satu budaya. Jika ia menjadi satu budaya, maka orang tidak akan malu lagi untuk mengutip sampah. Maka di sini timbulnya idea untuk menghasilkan satu apps yang memotivasikan orang ahli komuniti untuk sama-sama menjaga alam dengan cara kutip sampah. Satu tindakan yang mudah sahaja, mengutip sampah. Tapi sebenarnya ia boleh menyelamatkan bukan saja kebersihan di tempat hiking, tetapi juga di laut, di sungai, di tasik. Sebab sampah-sampah yang ada di darat akhirnya dia akan pergi ke sungai, ke tasik, ke laut. Jadi secara tak langsung dia akan membantu ekosistem di laut juga. Boleh silakan. Baik, di sini skipper kita ada video yang mengenai high picking app tu. Apps. Jadi skipper seperti yang kita boleh tengok, aplikasi high picking ni dia seperti lebih ianya lebih kepada lebih kurang macam media sosial. Ia sepertinya kita setiap satu benda yang kita kena login dulu, setiap satu benda kita kutip, kita rekodkan, dan ianya lebih kurang seperti buku rekod secara atas talian lah kan, skipper Angela. Ya betul. Dan saya mencadangkanlah mungkin rekod daripada high picking apps ini boleh dijadikan bukti seorang ahli pengakap yang melakukan aktiviti kelestarian alam untuk mendapatkan lencana yang berkaitan dengan apa tu kan, kita ada skim lencana kepandaian seperti lencana pemelihara alam, lencana mungkin alam semula jadi, mungkin dia boleh dijadikan bukti untuk mendapatkan lencana dalam skim latihan pengakap. Baik. Mungkin adik-adik pengakap boleh melakukan khidmat masyarakat secara tak langsung melalui aplikasi ini. Setiap satu sampah ni. Okey. So di sini kita dapat tengok high picking app ni satu inovasi yang cukup menarik, dan masyarakat semua janganlah malu, jangan segan. Kerana apa? Kutip sampah ini bukannya satu pekerjaan yang hina, ianya satu pekerjaan yang cukup mulia dan cukup murni di sisi pandangan mereka. Jangan merasakan jijiknya mengutip sampah ini. Jangan rasa begitu. Ubah mentaliti kita, kerana apa? Bumi kita hanya satu. Okey. Ya, betul. Okey, seterusnya Tan Sri, saya ada soalan di sini yang dilontarkan oleh netizen. Tan Sri boleh cuba menjawab soalan ini. Okey, ada salah seorang daripada netizen kita bertanya, okey, apakah punca ataupun penyumbang terbesar kepada krisis alam sekitar di Malaysia dan juga di dunia? Boleh Tan Sri jelaskan? Sumbangan siapa? Apakah penyumbang terbesar kepada perubahan iklim, kepada kerosakan alam sekitar di dunia ini? Pada hemat saya, sumbangan yang penting, yang utama bagi anak semua adalah jatuh cinta dengan alam sekitar. Dan bila kita sayang kepada alam sekitar, kita akan jaga sebaik-baiknya.
Dan bila kita jaga sebaik-baiknya, kita akan menentukan kelestarian alam semula jadi untuk generasi yang akan datang. Itu pada pendapat saya yang terpenting dari segi apa yang boleh dilaksana oleh pihak anak-anak muda, terutama sekali Sea Scouts. Okey, baik. Alright. Terima kasih Datuk. Saya Terus okay. Saya nak tanya kepada doktor lah, sebab kita akan baca komen daripada Facebook daripada Siti Diana Kamilia. Dia bertanya, apakah hubungan antara bidang penyelidikan dan aktiviti-aktiviti hands-on oleh masyarakat setempat dalam pemulihan alam sekitar? Adakah penting untuk pelbagai bidang ini semua berganding bahu? Boleh kongsikan contoh? Soalan tu panjang. Kita panjang. Okey, secara ringkasnya bukan soalan tu panjang, tapi jawapan dia nanti saya cerita sikit lah. Boleh tak saya bantu jawab soalan kepada Tan Sri tadi? Apakah penyumbang kepada krisis alam sekitar ya? Yes. Kalau kita nampak, saya rasa semua orang tahulah penyumbang yang terbesar ni manusia lah. Kan? Jadi sekarang ni tanggungjawab kita semualah, terutamanya anak-anak muda ni lah. Kita harap pada you all lah. Bukan sebab kita ni macam saya dan Tan Sri ni, kami ni dah lama lah, lebih lama hidup lah daripada anak-anak muda ni. Tapi kesedaran semuanya daripada muda lah. Jadi kita berharap pada anak-anak muda semua untuk lebih membantu, lebih mengurangkan impak pada alam sekitar ni selain daripada yang kita dah nampak kan. Untuk menjawab soalan saya tadi apa tadi? Dah lupa lah pula. Kajian kaitan kajian dengan apa tadi? Penyelidik. Apakah hubungan antara bidang penyelidik dan aktiviti hands-on oleh masyarakat setempat dalam pemulihan alam sekitar? Okey, saya faham. Saya rasa soalan dia macam mana apakah sumbangan pendidikan ataupun sains yang boleh disumbangkan oleh masyarakat ya. Macam tu kot. Jadi sekarang ni kita ada satu terma satu istilah yang dipanggil citizen science, citizen scientist, di mana anak-anak muda ataupun masyarakat boleh mengambil bahagian dengan membantu penyelidikan lah, macam kita boleh contohnya invasive alien species ni. Kalau anak-anak ni pergi sungai ke, pergi alam sekitar ke, ataupun tempat-tempat yang ada ikan yang asing ikan asing yang kita nampak, macam contoh tadi saya tak sempat share dalam slide tadi, contoh macam peacock bass banyak, ataupun ikan macam alligator gar, ikan yang macam buaya tak pernah tengok kan. Jadi boleh buat laporan kepada Jabatan Perikanan. Jadi kita akan siasat macam mana boleh datang, dan kalau dia atau kalau kita nampak dia banyak macam tu, kita akan cuba usahakan macam mana kita nak menghapuskan dia ataupun mengurangkan, macam kita tangkap ramai-ramai ke, ataupun kita kita cuba cadangkan apa tindakan yang boleh buat lah untuk ni. Ada menjawab soalan Saya agak macam tu lah. Jadi nanti kita apa ni, kita sedang merancang lah untuk buatkan satu database macam Skipper Angela tadi share high picking ya. Jadi untuk invasive alien species ni kita akan cuba buatkan satu database di mana rakyat ataupun masyarakat boleh berkongsi dengan kita kat mana yang ada ni dalam database tu, dipanggil MyBeast. Itu di bawah
Kementerian Sumber Asli ya. Okey, baiklah. Terima kasih doktor atas jawapan yang cukup padat tadi. Okey, seterusnya pasukan teknikal akan cuba untuk memainkan slide yang akan diterangkan oleh Tan Sri kerana tadi ada masalah teknikal sedikit dan pasukan teknikal akan playkan slide dan Tan Sri akan beri sedikit penerangan untuk slide tadi. Maafkan kami kerana masalah teknikal tadi. Okey, dipersilakan. Okey, baiklah, sebelum Tan Sri menceritakan, saya nak bertanya satu soalan dekat skipper Angela. Okey, ini saya baca daripada komen. Adakah penganjur aktiviti daripada Jabatan Perikanan Malaysia di peringkat sekolah untuk para pelajar sertai? Boleh ke daripada Jabatan Perikanan Malaysia di peringkat sekolah untuk kita nak join tu? Kalau kita di pihak sekolah ni, kita sangat mengalu-alukan jabatan-jabatan, mana-mana jabatan pun untuk datang ke sekolah dan bekerjasama. Saya fikir Dr. Haslawati yang lebih sesuai untuk menjawab soalan berkaitan perikanan ni kan, Doktor? Saya kurang jelas soalan ni. Apa tadi? Aidit? Bagaimana jabatan masuk ke ni? Kita memang kalau cikgu cakap boleh masuk, boleh menjalan. Memang kita ada aktiviti yang bersama dengan sekolah-sekolah, macam kita dijemput oleh sekolah-sekolah untuk buat berbagai aktiviti lah berkaitan perikanan ni. Ya, sebab di sekolah kami pun ada juga program yang ternakan ikan talapia dalam kolam kecil lah. Dalam kolam kecil, tapi disebabkan sekarang ni lockdown lama sangat, ikan-ikan tu banyak yang tidak terjaga lah. Ya, kita pun ada juga bagi khidmat nasihat juga ke sekolah kalau nak bela ikan, terutama ikan hiasan ataupun tumbuhan akuatik untuk hobi ya. Itu kawan-kawan saya lah yang dijemput tu. Baiklah. Terima kasih kepada doktor dan skipper Angela. Sama. Okey, seterusnya dengan seperti yang kita lihat ni sudah ada slide. Okey, dipersilakan Tan Sri untuk menyampaikan dengan ringkas mengenai slide yang dipaparkan ini. Apa kawal slide? Tuan Ismail. Maafkan saya, pasukan teknikal. Okey. Ini slide pertama. Saya mula untuk menunjuk kepada anak-anak semua bahawa masalah alam kita ini adalah masalah dunia. Ya. Yang utama sekali adalah perubahan iklim. Yang kedua ialah kehilangan kepelbagaian biologi, the biological diversity. Yang ketiga ialah population ataupun bilangan rakyat penduduk dunia yang sangat tinggi, ya, sekarang ada 3 bilion. Dan yang keempat ialah perkembangan tanah pasir di beberapa benua-benua di dunia. Ini 4 masalah yang penting selain daripada perkara acidification of oceans dan sebagainya. Tapi pada hemat saya ini 4 yang penting. Ya.
Next slide. Saya projek pada UN Sustainable Development Goal SDG, dan anak-anak semua saya yakin pasti telah melihat SDGs ni, dan Malaysia telah menandatangan SDGs di peringkat antarabangsa. Next. Tak payah saya bincang satu demi satu. Ya. Ini dia prestasi Malaysia dalam mencapai SDGs, average performance SDGs dalam 17 faktor tadi. Next please. Ini menunjukkan prestasi Malaysia juga dalam pencapaian SDGs, baru meningkat, baru turun dan sebagainya. Next please. Ini menunjukkan forest cover, liputan hutan di dunia. Kita lihat di sini di Russia banyak, US, Australia, Brazil, di Kongo, dan Malaysia kurang daripada Indonesia dan sebagainya. Dan saya sebut ni oleh kerana peranan hutan dalam memelihara alam sekitar sangat penting. Next please. Ini kepentingan hutan. Yang pertama, seperti mana kita tahu, melalui fotosintesis menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, sebagai rumah kepelbagaian biologi. Dan keempat adalah menjadi keadaan air. Ya, sungai-sungai kita semuanya datangnya daripada hutan. Jika tak ada hutan, air kita akan tercemar dan kehilangan air, bekalan air kita. Next please. Next. Kepelbagaian biologi ini adalah satu sumber yang sangat penting, dan slide yang terdahulu menunjukkan proses pollination. Proses pollination bunga oleh kumbang-kumbang, serangga-serangga sangat penting, sebab inilah permulaan nyawa, ya. Melalui pollination kita dapat bunga, buah dapat biji benih, buah ni dimakan oleh binatang dan sebagainya. Oleh yang demikian, asas the fundamental proses yang penting di dunia adalah pollination, dan peranan kumbang-kumbang dalam proses ini sangat penting sekali. Ya. Next. Kehilangan kepelbagaian biologi seperti mana saya sebut situ adalah sebagai kita membakar buku-buku kita sebelum kita dapat baca, ya. Banyak kekayaan yang kita akan hilang. Dan peranan orang asal memelihara beberapa kepelbagaian biologi yang penting sebagai proboscis monkey, Rafflesia, pokok tualang dan ikan-ikan dan sebagainya sangat penting juga. Untuk makluman, pokok tualang ini adalah pokok yang ketiga tinggi di dunia. Yang pertama ialah the redwood di California, nombor dua eucalyptus di Australia, dan nombor tiga pokok tualang. Namun begitu, kita sedih, kebanyakan di semenanjung Malaysia pokok tualang ini dah hilang, dah hampir pupus, ya. Dan ini satu keadaan yang sangat mengecewakan. Next please. Gunaan kimia. Kita bangun pagi, kita guna kimia maupun berus gigi,
mandi pakai sabun, ini semua kimia ni. Dan masak makanan kita mesti dikurangkan, ya. Dan banyak aspek-aspek yang lain yang harus kita beri perhatian. Next please. Sampah sarap seperti mana yang disebut tadi, mountain of trash, plastik, polystyrene yang non-renewable, ya. The half life of plastik, polystyrene beratus tahun, ya. Oleh yang demikian kita mesti guna bahan-bahan yang renewable. Dan jika seperti mana yang disebut oleh panel yang kedua tadi, kita mesti jaga pembuangan plastik dan sebagainya di rumah-rumah. Recycle, the 3R, reuse, recycle, apa lagi? 3R. Next please. Climate change, kepelbagaian biologi adalah benar, ya, dan saya telah lihat dengan mata sendiri di Antartika, oleh sebab saya dah pergi Antartika 4 kali dan lihat kehilangan glaciers yang nampaknya kecil tapi besar, ya. Dan climate change akan mengakibatkan banyak perkara yang seperti mana kartun menunjukkan anjing beratur untuk membuang air oleh kerana kehilangan pokok-pokok. Next please. Satu lagi kartun. Hello. Next. Ini menunjukkan global warming pada 18 abad 18 dalam perempuan butuh panjang sekarang kecil, ya. Ini menunjukkan climate change telah wujud, ya. Yang ini menunjukkan kegunaan tenaga. Kita mesti kurangkan mengguna non-renewable energy, kurangkan penggunaan lampu di rumah dan galakkan guna solar energy, wind energy dan aspek-aspek renewable energy yang lain. Next please. Next slide. Air, ini satu perkara yang we take for granted, ya. Tetapi sangat penting, ya. Next please. Kita mesti jaga kegunaan air kita. Air kita telah menjadi tercemar sekarang. Next please. Jika tak kenal, tak cinta. Ini tarian Bird of Paradise dari Papua New Guinea, di mana burung jantan sedang swing, mengurat betina cara menari, ya. Boleh lihat banyak YouTube yang cantik melalui YouTube BBC, ya. Proses tari menari ni hampir 1 jam, ya. Kita lihat the full YouTube, ya. Sangat menarik. Dan banyak YouTube lain yang boleh memberi gambaran keistimewaan kepelbagaian biologi di dunia. Next please. Ini peranan NGO, ya. BirdLife International, Burung, Malaysian Society, Airborne Society. Mereka semua memainkan peranan yang penting dalam memelihara alam sekitar. Next please. Ini satu projek di MNS. Dan yang akhir sekali ialah tanggungjawab belia. Dan saya ucap tahniah kepada Sea Scout, tetapi saya umumnya belia lah harus memainkan peranan
untuk memelihara alam sekitar kita. Sebab mereka yang akan menjadi leaders of tomorrow, ya? Pemimpin-pemimpin yang akan datang. Oleh yang demikian, kesedaran mesti disebarkan melalui program-program mana yang dilaksanakan hari ini dan program-program mana yang lain yang dikatakan oleh Skipper Angela tadi dan Puan Haslawati dalam aspek-aspek pemeliharaan alam. Ini peranan anak-anak muda sangat-sangat penting dan saya ucap tahniah kepada Sea Scout dalam program-program hari-hari. Terima kasih, itu saja. Baiklah, terima kasih Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor atas perkongsian beliau. Okey, sebelum kita akhiri kita punya webinar ini, saya menjemput Tuan Muhammad Helmi daripada Pesuruhan Jaya Kebangsaan Perangkap Laut. Tuan, mikrofon Tuan, maaf Tuan. Macam mana Helmi boleh pergi ke Oman? Saya bertugas di Oman, Tan Sri. Baru sampai ke sini sedang kuarantin. Jadi bolehlah kita bersiaran sekejap. Jadi insya-Allah sampai akhir Julai, Tan Sri. Insya-Allah. Okey, terima kasih Datuk ya Tan Sri? Panas di sana. Ya, panas. Sekarang dah nak masuk musim summer, musim kharif kita panggil kat sini. Tak lama lagi semua bukit akan jadi hijau-hijau di Salalah ni. Okey, jadi saya akan menutup sekejap lagi. Kita dah bersiaran selama lebih kurang 1 jam dan 45 minit. Live keseluruhan dari jam 8.45 tadi ialah selama 2 jam. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang berbahagia, Tan Sri Dr. Saleh bin Muhammad Noor, yang berusaha Dr. Haslawati binti Baharudin dan juga yang berusaha Skipper Angela Joseph atas perkongsian yang kita dapat sebentar tadi. Mohon maaf atas beberapa masalah teknikal. Ini adalah cabaran besar kita lah untuk membawa ilmu ni kepada semua penonton dalam keadaan lockdown dan dalam keadaan kadang-kala kita punya sebaran internet ini tidak begitu stabil. Tapi kami berusaha yang terbaik. Jadi terima kasih juga kepada yang bahagia Major General Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Zain bin Bidin, pemangku ketua pengangkat negara, merangkap ketua Pesuruhjaya Pengangkat Negara yang ada menonton sekali bersama kita pada malam ini, dan juga kepada Profesor Datuk Dr. Aileen Tan Shao Huai, ahli panel kita minggu depan yang datang merisik kita punya forum webinar pada malam ini, mungkin untuk persediaan beliau pada minggu hadapan. Jadi saya amat berharap semua penonton dapat maklumat baru daripada forum webinar kita pada malam ini, meskipun ada sedikit kesulitan, tapi bagi saya semua maklumat ni bermanfaat tentang aktiviti kita di alam sekitar, tentang invasive species yang kita ada di dalam ekosistem kita. Kerana invasive species ni dia akan memusnahkan ikan yang sedia ada dan kadang-kala dia sangat berbahaya kepada kita juga. Dan kemudian of course slide Tan Sri yang terakhir tadi sebenarnya sangat menarik bagi saya. Ada banyak burung menari untuk mendapatkan pasangan. Jadi alam sekitar kita ni sebenarnya indah, tapi hakikat dia banyak dah tercemar dan kita diancam oleh climate change, perubahan iklim yang memerlukan kita bertindak segera. Berhentilah membuang sampah, kerana sampah yang dibuang tu nanti bila dihanyutkan air hujan, dia akan hanyut ke longkang-longkang, akan pergi ke sungai-sungai, akan pergi ke laut. Dan yang paling mengejutkan baru-baru ni awal 2021, satu tim saintis daripada Filipina telah menaiki kapal selam ke laut dalam di Jurang Emden, iaitu sebahagian daripada jurang Filipina, dan apabila mereka sampai ke dasar, iaitu kira-kira 10 km daripada permukaan laut. 10 km ni maksudnya boleh menenggelamkan Everest. Jadi di dasar laut tu apa yang mereka jumpa
yang menyediakannya adalah beg plastik dan bahan buangan domestik manusia. Jadi begitulah kita punya kelakuan ni merosakkan alam sekitar, dan jika kita tidak berhati-hati, kita sendiri yang akan menerima akibatnya, dan kalau bukan kita, nanti generasi masa akan datang. Jadi baik, saya tidak berniat untuk bercakap lebih panjang, jadi selepas ni kami akan share link quiz dalam talian untuk forum webinar kita pada hari ini. Jadi kita akan share di YouTube dan juga share di laman Facebook Malaysia Sea Scout. Jadi kita ada 24 jam untuk menjawab soalan kuis ni, dan seperti yang saya katakan, tolong jawab dengan berhati-hati dan serius kerana hanya yang mendapat 80% ke atas saja kita akan berikan sijil penyertaan. Jadi jangan jawab dengan terburu-buru kerana semua orang ada satu kali percubaan sahaja. Jadi dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan webinar kita, para panelis, para moderator dan juga para tim teknikal, dan yang pasti adalah kepada para penonton yang telah memberi sokongan padu kepada webinar kita. Suka saya maklumkan bahawa jumlah keseluruhan penonton kita pada malam ini, campuran antara saluran YouTube dengan laman Facebook, adalah seramai 3,800 orang. Jadi saya rasa ini adalah angka yang sangat menarik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada Sabtu depan. Sabtu depan kita akan ada forum webinar untuk Hari Lautan Sedunia pula, World Ocean Day, yang akan diwarisi oleh ahli-ahli panel yang berwibawa. Jadi jumpa kita lagi pada hari Sabtu depan insyaAllah. Jadi sehingga itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum, salam pengakap dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Puan Ilmi. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita, iaitu Tan Sri, Dr. Saleh Muhammad Noor, Dr. Haslawati binti Baharudin dan Skipper Angela atas meluangkan masa lah sama kita orang pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya rasa dengan itu setakat sini saja kita punya webinar. Segala kekasaran, segala kesilapan bahasa kami mohon maaf, dan segala yang baik harap anda semua mengambil pengajaran daripadanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk menjawab kuis. Link akan dibagikan selepas dia tamat webinar ini. Terima kasih kerana menjemput. Okay, terima kasih dan salam pengangkap. Salam pengangkap juga. Macam mana? Okey, kita hormat sikit. Jadi Tan Sri dah leave ya. Jadi nanti kita ada sedikit rendah hati nanti untuk para panelis, untuk Tan Sri, Dr. Haslawati dan juga Skipper Angela. Tapi disebabkan kita dalam lockdown ni, nanti kita mungkin akan postkan insyaAllah, ataupun kalau lockdown ni telah selesai, mungkin kita akan cari peluang untuk bagi serahan secara bersemuka lah nanti. Baik, terima kasih sekali lagi doktor atas perkongsian tadi. Skipper Angela, terima kasih banyak meluangkan masa. Sama-sama, terima kasih juga menjemput. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Dah boleh live lah ni kan? Boleh Skipper, boleh doktor. Kita boleh leave studio. Oh, dah habis live eh? Selamat malam doktor. Dah habis live. Ya, selamat malam. Okay. Tak mengantuk I am going to talk about our environment in conjunction with World Environment Day on 5th June 2020. Mountains make up about 1/5 of the world's landscape. Highest peak on land is Mount Everest in the Himalayas. Forests cover around 4 billion hectares or 30% of world's land surface. Largest forest cover is in Russia and Brazil. Deserts cover 1/3 of world's surface. The largest cold desert is Antarctica and largest hot desert is the Sahara. Oceans cover more than 70% of world's surface. The Pacific Ocean is the world's largest
ocean and contains around 25,000 islands. Feels good, isn't it? How wonderful if our environment stays this way forever. Unfortunately, this is not the case. We humans are polluting our planet and our nature. Air pollution affects over 10 million people in the world. Carbon dioxide emissions lead to a rise in the Earth's temperature, thus leading to global warming. Even the factories that create your favorite products release chemicals and other toxic substances in the air that lead to pollution. Dumping industrial waste and household trash into landfills contaminate the soil with toxic substances which seep into water bodies and increase toxicity in the environment. Wasted food and household items like plastic goods, clothing and furniture contribute to land pollution. Water pollution occurs from toxic foreign substances such as chemicals and pesticides. Sewage waste leads to growth of pathogens, and oil spills from ships are major contributors of water pollution. Pollution of water bodies causes the deaths of aquatic life forms and wildlife. Noise pollution occurs when decibel levels in the environment reach harmful levels and cause damage to human hearing. It leads to stress and insomnia. If you are exposed to constant noise pollution, you will have trouble focusing and functioning in your day-to-day activities. What we need to do? Natural resources are depleting, and as human beings, we must save the planet by raising awareness of the situation. Practice 3R: recycle, reuse and reduce. Recycle. Learn to make art crafts using plastic bottles. Use plastic bottles as drinking water bottles instead of buying new ones. Recycle old clothes into rugs. Reuse. Learn to reuse, for example, use cloth instead of wipes and use cloth diapers instead of disposable ones. Reduce. Reduce using plastic, reduce noise level, reduce using chemical fertilizers, don't waste food or drinks.